jual tiap-tiap hari saya jumpa. Saya baru nak rekod ni, masya-Allah. Lambat Ustaz. Okey. Baru nak belajar Ustaz Zul. Okey. Jadi saya beritahu, okey tak apa, saya buat apa yang Richard beritahu, saya buat. Okey. Jadi saya mengajar lagi, saya masih mengajar. Okey, pagi, petang saya mengajar. Okey. Jadi celah-celah waktu rehat saya ambil peluang untuk pergi jumpa orang. Okey, saya jumpa setiap hari. Masa tu kita tak ada modal untuk apa? Untuk kumpul, untuk apa? Untuk sediakan stok. tak ada modal nak buat stok. Jadi apa yang saya buat? Saya fikir saya mesti kena buat, dan saya buat apa yang saya ada. Tak perlu nak pinjam, nak buat loan sebagainya, semua tak perlu. Okey? Tak pernah diajar pun, tak pernah disebut. Kalau Richard sebut pun memang tak dapat. Kita bukannya ada strong punya dokumen untuk dapat loan dan sebagainya, tak pernah buat loan pun. Nampak tak? Jadi saya buat apa yang saya ada. Okey, saya keluar dengan satu aloe vera, sebotol aloe vera dan sebotol RTC, saya keluar buat demo. Nampak tak? Jadi bila kita punya prospek nak beli produk, okey, dia rasa tak tahulah. Mula-mula ni kita cakap pun tak pandai, mungkin dia kesian tengok muka kita kot. Dia beli tu sebagai, wallah alam, dia beli sebagai untuk menjaga hati kita ke, wallah alam. Tapi setiap produk ni kita tak pandai buat produk lain. Kita hanya jual aloe vera dan RTC saja masa tu. Produk lain tak pandai lagi. Nampak tak? Yang tu pun tunggang terbalik. Kita punya demo. Okey, jadi bila prospek kita nak aloe vera dan RTC, saya terus pergi center beli barang. Dia bagi duit. Terus dia bagi duit dan kita pergi center beli. Nampak tak? Begitulah berlaku dalam bulan pertama. Kan? Prospek kita bagi duit, customer bagi duit, baru pergi beli, hantar rumah dia. Nampak tak? Okey? Jadi saya buat macam tu. Tapi saya buat setiap pembelian dia, terus saya beli atas nama dia. Maksudnya tidak ada untung. Pada peringkat awal tak ada untung. Cuma saya dapat bonus daripada VIP. Siapa VIP pertama saya? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka cepat? Ustaz Zul. Ustaz Zul. Ustaz Zul. Lagi? Ustaz Haris. Ustaz Haris Okey. Seorang lagi? Ada? Sufian. Okey. Ini semua saya tak kenal lagi pun. Ustaz Zul pun saya tak kenal, Ustaz Haris pun tak kenal. Ustaz Sufian pun kenal tapi belum cerita pasal Forever. Ibu saya. Ibu saya VIP yang pertama. VIP pertama saya. Okey. Jadi bulan pertama saya buat, akhir bulan saya tanya Richard, berapa sisi dah saya? Dia kata okey tak apa, kejap Ustaz, saya check. Dia check sistem, saya punya sisi dah 9 sisi lebih. Subhanallah. Dia kata 9 sisi lebih. Apa yang saya buat, saya hanya buat demo, jual pada customer, terus pergi center, beli atas nama dia. Nampak tak? Jadi dia kata 9 sisi lebih Ustaz. Wah, saya kata, jadi dia terus beritahu, kalau macam ni, Ustaz dah boleh buat lebih pada 5 sisi, Ustaz ada potensi yang sangat besar untuk naik supervisor bulan depan. Dia kata, Ustaz nak tak? Nak lah. Kan? Apa kelebihan naik pangkat kedua, supervisor? Dia kata, Ustaz akan dapat 38%. Bonus Ustaz lagi besar. Kan? Ustaz beli barang lagi jimat. Dia kata macam tu. Saya kata, nak lah. Okey, bulan pertama, saya buat 10 sisi, dan bulan kedua, alhamdulillah, kan, saya bergerak di kampung saya, Pulau Pinang. Okey? Sampai mak mertua saya pun ikut, bawa jumpa prospek kawan-kawan dia semua. Alhamdulillah, bulan kedua settle supervisor. Jadi 2 bulan pertama saya join Forever, settle supervisor. Okey? Jadi ada orang baru sini yang masih VIP, ada tak? Ada tak yang masih VIP? Ada. Ada? Masya-Allah, Mirwan Okey. Siapa yang masih VIP, apa anda kena buat? Okey, Muhammad Ridwan pun VIP masya-Allah, syabas. Tahniah, masya-Allah. Okey. Ngaku. Masya-Allah. Okey. Jadi apa yang anda kena buat adalah fight untuk supervisor.
Secepat mungkin. Okey? Fight supervisor secepat mungkin. Sebab supervisor adalah satu tahap kita berada di kita membuka pintu bisnes. Supervisor adalah tahap kita buka pintu bisnes kita. Okey? Sebab kalau VIP saja, pelanggan pun ramai, customer pun ramai, dia tak nak buat bisnes kan, tapi dia nak beli murah. Nampak tak? Jadi dia ramai, VIP pun ramai yang tak buat bisnes. Tapi orang benar-benar nak buat bisnes, betul-betul nak berjaya, dia mesti fight supervisor secepat mungkin. Okey? Macam mana cara dia? Terus berkongsilah, sharing, menaja, okey? Jadi 2 bulan pertama ni adalah masa yang paling penting. 2 bulan pertama adalah waktu yang paling penting, tempoh yang sangat penting. Sama ada kita boleh berjaya dengan cepat ataupun kita lambat berjaya di Forever. Okey? Ini 2 bulan pertama ni sangat penting. Okey? Bagi orang yang dah VIP dah 5-6 bulan tak apa, dia anggap bulan ni adalah bulan pertama, okey? Anggap bulan ni adalah bulan pertama. Jadi bulan ni ataupun bersama bulan depan dia mesti fight untuk naik supervisor. Nampak tak? Sekarang ni ada promosi SYJ. Masya-Allah, gunalah peluang ni. SYJ Pack ni. Okey? Sebab dia dapat diskaun lebih daripada RM500 diskaun lah. Okey. Jadi guna ni. Start Your Journey Pack ni, okey? Jadi inilah waktu yang kita perlu, waktu yang sangat penting yang kita kena buat yang terbaik. Okey? Jadi dalam tempoh 2 bulan ni kita kena pastikan kita kena ada ahli sekurang-kurangnya 30 orang. Sekurang-kurangnya berapa? 30 orang. Ahli biasa tak kira. Customer ke, VIP ke, tak kira. Okey? Jadi bulan pertama, bulan kedua kita mesti kena ada sekurang-kurangnya 30 orang ahli baru yang kita daftar bawah kita. Okey? Daripada sebab tu lepas tu daripada 30 orang ni kita akan pilih yang mana betul-betul nak buat bisnes. Nampak tak? Kalau kita ada 30 orang pun kita boleh pilih. Kalau kita ada 4-5 orang, macam mana kita nak pilih 5 line, 5 leader, betul tak? Dia bermula daripada sini. Sebab sebahagiannya adalah customer, pengguna, dan sebahagian lagi akan jadi kita punya business partner. Akan jadi kita punya fighter. Okey? Itu cara dia. Bukan kita hanya tumpu pada fighter. Saya tak nak cari orang sakit. Saya tak nak cari pengguna. Saya tak nak cari customer. Tak boleh, ni tak betul. Nampak tak? Sebab kita Forever kita dah janji kita nak bantu semua orang. Tak kira apa keadaan dia sekalipun, siapa dia, okey? Kita nak bantu semua. Sebab kita kena ingat dalam 10%, okey, mesti 80% adalah customer, 20% adalah kita punya business partner. Dia punya format tu macam tu. 80% customer, 20% lagi adalah kita punya akan jadi, insya-Allah akan jadi business partner. Dan daripada 20 orang tu mungkin 5 orang akan jadi leader kita. Nampak tak? Daripada situlah perkembangan kita punya team. Okey? Okey. Jadi itu Kakuzari lah ataupun laporan awal macam mana saya bina team, okey? Dan setahun juga saya belajar untuk buat 5 sisi. Bukan senang tu. Nampak tak? Setahun saya istiqamah daripada bulan pertama join Forever sampai sekarang. Sebab 5 sisi ni dia kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Kadang-kadang sukar. Okey. Sebab tu kita kena buat dengan istiqamah. Jangan tinggal 5 sisi setiap bulan. Okey, jadi saya alhamdulillah okey. Dengan bantuan Allah SWT, saya tak pernah tinggal 5 sisi lah sejak join Forever, bulan pertama join Forever. Okey. Jadi kenapa bulan kedua, tahun kedua barulah saya betul-betul fight semua insentif di Forever. Okey, tahun kedua. Tahun pertama saya belajar untuk banner network dan juga belajar buat 5 sisi. 5 sisi pun kalau tak belajar pun jadi susah, betul tak? Pernah sampai satu tahap kita rasa macam kecewa, bukan kita rasa macam down. Tak nak buat 5 sisi. Tapi oleh kerana kita setia, ini yakin dan setia ni. Oleh kerana kita setia, kita faham apa yang kita buat, jadi last minute sayangnya nak tinggal 5 sisi.
cari jalan untuk settlekan 5 sisi. Sebab 5 sisi bukannya banyak sangat sebenarnya, okey? Cuma bila kita tidak rancang daripada awal, itu akan jadi susah. Okey? Kita last minute baru kita nak settle 5 sisi, memang akan jadi satu masalah lah bagi kita, okey? Sebab tu kita diajar settle 5 sisi sebelum 15 hari bulan skor A, okey? Okey. Tahun kedua 2016 barulah saya fight. Okey, kita dah ada rangkaian, kita dah pilih mana kita punya leader kita, okey? Mana kita punya fighter, di situlah baru mula saya fight semua insentif. Tahun kedua saya sapu semua insentif dalam Forever. Termasuk Eagle Manager, termasuk CBM 1500 cc, okey? Tahun kedua. Sebab apa boleh dapat macam tu? Sebab kita dah setahun kita banner team. Nampak tak? Setahun kita banner team. Jadi kita punya kaki kita ni dah kukuh. Sebab tu tahun kedua saya tu dapat capai 1500 cc. Okey? Itu menandakan kita punya team dah besar. Okey? Jadi kalau kita terlampau cepat, bukan tak boleh, boleh. Sekiranya kena cara dia, boleh. Tapi bayangkan satu kaki ataupun kita kata apa, tapak bangunan yang masih lagi basah. Simen dia masih lagi basah, belum betul-betul strong. Kalau kita terus buat bangunan atas dia, rasa-rasa bangunan tu kan boleh tegak lah. Ataupun jatuh. Nampak tak? Jadi itu pentingnya kaki yang kukuh sebenarnya. Okey. Jadi tak apa, ambil masa sikit untuk banner team. Sebab membana ni memang makan masa, okey? Sebab kita nak pastikan dia jadi solid, strong. Okey. Jadi apa yang saya lakukan pada tahun yang kedua, okey? Saya follow sistem ni. Saya masa tu tak tahu apa 933, tak tahu. Okey, tapi setiap apa yang kita nak buat, saya rujuk kepada upline. Saya minta nasihat, saya minta pandangan daripada upline, dan saya beritahu upline apa yang saya nak. Jadi upline akan tunjuk macam ni. Walaupun kita masa tu tak faham apa sistem 9 nilai pun kita tak tahu, apa 933 pun kita tak faham, tapi dalam keadaan kita tak faham, tapi kita follow apa yang upline kita suruh. Rasa-rasa kita ada dia atas dasar betul tak? Kita tak faham semua 9 nilai apa semua, tak faham langsung apa sistem BOI, kita tak faham. Tapi setiap langkah kita berada di atas landasan yang betul. Rasa-rasa kita boleh berjaya tak macam tu? Kita ikut apa yang upline beritahu. Upline yang ikut sistem. Jadi apa yang upline suruh tu, apa yang upline bagi kita buat adalah itulah sistem. Upline ajar kita itulah sistem yang betul. Walaupun kita tak boleh nak hurai apa itu sistem. Nampak tak? Okey. Jadi BOI International ataupun BO International 933 ni adalah kita punya sistem yang Datuk buat, yang Datuk rumuskan daripada 20 tahun dia di Forever ni. Dia hasilkan sistem ni adalah daripada pengalaman dia dan diberitahu tadi kan. Semua masuk kelas tadi? Semua ada masuk kelas petang tadi? Semua ada? Masya-Allah, terbaik. Okey. Jadi Datuk kata apa? Sistem ini bukannya datang daripada mimpi. Bangun tidur mimpi lepas tu buat sistem. Bukan. Sistem ini terhasil setelah puluhan tahun. Okey. Dan ramai yang telah terkorban. Ramai yang telah meninggalkan Forever untuk hasilkan sistem ni. Nampak tak? Ramai yang telah terkorban untuk dapat sistem ni betul-betul solid. Okey. Jadi sistem ni telah digunakan oleh leader-leader kita, masya-Allah. Siapa yang buat betul-betul 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pasti jadi jutawan. Okey? Dan dia selamat daripada isu-isu ataupun kes-kes yang aku kata apa, yang susah untuk dia handle. Bila dia ada atas landasan, maka sebab apa? Sistem Datuk ni dia buat adalah untuk kita berada atas landasan yang betul. Dia tak akan lari. Dia akan, kalau lari, maka itu akan datang masalah.
Nampak tak? Jadi bila kita follow sistem, insya-Allah kita selamat daripada perkara-perkara yang tidak diingini lah. Okey. Sebab apa? Datuk telah lalui benda-benda tu, jadi dia nak pastikan dia sediakan highway yang sangat cantik, highway yang sangat baik untuk kita terus, kita hanya gerak dan kita berjaya di pentas forever, insya-Allah. Okey. Jadi 9 nilai. Dia daripada 9 nilai, 3 visi, 3 misi, satu lagi 3 plan. 3 plan. Okey. 9 nilai ni pertama sekali adalah mesti kena ada yakin dan setia. Yakin pada diri sendiri yang saya ni boleh buat. Okey, kalau kita tak yakin diri kita sendiri, macam mana kita nak berjaya? Kan? Diri sendiri pun kita tak yakin. Jadi kita kena sentiasa motivasi diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Nampak tak? Kalau upline nak kita berjaya, kita tak nak berjaya. Boleh berjaya tak? Tak boleh berjaya. Tak boleh berjaya. Sebab tu kita mesti yakin pada diri kita, kita boleh, saya boleh. Dengan bantuan Allah, dengan izin Allah, saya boleh. Allah bagi saya keupayaan, Allah bagi saya akal, Allah bagi saya kudrat, kuasa, okey? Bagi tenaga untuk saya berjaya. Okey? Kemudian yakin kepada upline. Okey, yakin kepada upline. Upline akan bantu kita untuk kita berjaya. Okey? Upline dia tak akan nak kita gagal. Okey? Upline lah orang yang paling positif sekali, yang nak kita berjaya. Okey. Kemudian kita yakin pada produk, kita yakin kepada marketing plan, dan kita yakin juga kepada company, okey? Sama juga, kita kena yakin. Baru kita boleh berjalan dengan baik. Dan kena ada setia. Kalau yakin tapi tak ada setia, maka kita tak boleh istiqomah. Kita tak boleh istiqomah. Nampak tak? Kita hanya yakin tapi tidak ada setia. Setia ni sangat penting. Setia dengan upline, setia dengan company. Nampak tak? Setia dengan produk. Itu penting. Setia ni akan menjadikan kita istiqomah, konsisten. Okey? Okey, ini mesti kita kena ada dalam diri kita. Okey. Dan seterusnya disiplin dan sabar. Disiplin maksudnya kita jadikan diri kita ni ikut sistem, ikut cara yang telah diajar oleh upline. Apa kena buat, disiplinkan diri. Setiap hari apa saya kena buat, 3S, selling, sponsoring, servicing, disiplinkan diri. Nampak tak? Disiplinkan diri. Kalau kita tak disiplinkan diri, maksudnya kita punya kerja akan jadi tunggang langgang. Tunggang langgang. Okey, kita tak dapat nak fokus. Okey, daripada disiplin tadi kita boleh fokus. Apa yang kita nak? Kita boleh rancang, kita boleh kita boleh plan apa yang kita nak. Okey, akan capai kita punya matlamat kita. Dan yang kedua adalah sabar. Sabar ni perlu. Nampak tak? Kalau kita tak sabar, masya-Allah, kan? Kalau kita tak sabar apa berlaku, kita akan emosi. Bila emosi datang, maka negatif akan datang. Sebab tu kita kena sabar. Nak berjaya kena sabar. Okey? Okey. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Sabar dengan siapa? Sabar dengan karenah kita punya downline, sabar dengan karenah kita punya customer. Nampak tak? Macam-macam ujian yang akan datang. Bila kita nak berjaya, okey, ingat kejayaan ni akan datang sekali dengan pakej pengorbanan, cabaran, ujian, dugaan. Itu pakej kejayaan. Tak ada orang tiba-tiba keluar terus berjaya, tak ada, kan? Tapi kejayaan itu diliputi, diselubungi, dikelilingi dengan pengorbanan, air mata. Nampak tak? Tekan kita punya nafsu kita. Itu penting, sabar baru boleh berjaya. Takkan tiba-tiba nak jadi jutawan, kan? Mesti kena ada rasa sabar, tak boleh nak cepat marah, tak boleh cepat kita nak nak tengking-tengking orang, okay? Nak cakap kasar dengan orang, tak boleh. Okey? Sebab apa? Kalau dalam bisnes ni, kalau kita bergaduh dengan customer, kalau kita menang pun tetap kalah juga. Betul tak?
Sebab tu kita kena banyak tolak ansur, bersabar, okey? Macam tu. Dalam belajar dengan belajar kita pun banyak kena sabar, okey? Seterusnya, ini kena ada dalam diri kita, semangat sebagai seorang pejuang, semangat sebagai seorang fighter. Sisi boleh kalah, semangat sentiasa menang. Biasanya kita sebut semangat tak boleh kalah. Nampak tak? Macam siapa tadi? Macam siapa tadi, ingat tak? Yang Datuk cerita tadi. Dinasti Han, itu. Nampak tak? Walaupun dia lawan dengan musuh dia berapa kali? 100 kali kalah. Tapi adakah semangat dia kalah? Tak pernah kalah semangatnya. Orang yang tak pernah kalah semangat, pasti satu hari nanti dia pasti akan menang. Dia pasti akan menjadi juara. Dia pasti akan berjaya, insya-Allah. Okey? Sisi kalah. Sisi kalah ni bermaksud setelah kita buat habis-habisan, kita buat sehabis baik. Kita pulun sungguh-sungguh, tak dapat tak apa. Tak apa. Tak dapat tak apa. Okey, kita next. Bulan depan kita fight lagi. Tahun depan kita fight lagi. Bukan sekali kalah terus down. Terus down, terus tinggal forever. Ini tak boleh. Okey? Semangat kena kuat. Semangat kena kuat. Okey? Semangat kena sentiasa menang. Okey, seterusnya 9 nilai dalam forever. Ini adalah nilai yang perlu ada dalam diri kita, okey? Ini adalah nilai yang perlu ada dalam diri kita. Sebab tu forever, sebab tu ini buku 1 juta bukan wang. Apa maksud dia? Buku 1 juta bukan wang ni. Okey, 1 juta yang dimaksudkan, okey, walaupun kita bila sebut 1 juta tu kita terus ingat duit kan, ingat wang 1 juta. Ya betul, tak salah. Tapi maksud 1 juta yang diceritakan oleh Sifu Datuk Desmond dalam buku 1 juta bukan wang adalah berkenaan dengan apa? Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kita yang kita nak capai dalam sistem BO International ni, okey, 933 adalah apa? Nilai dalam hati, nilai dalam diri kita. So apa kalau harta banyak berjuta-juta, kita tak boleh bawa mati. Nampak tak? Kita tak boleh bawa mati. Tapi nilai yang ada dalam diri kita akan berkekalan dalam hati setiap insan, setiap orang. Okey, akan dikenang oleh setiap orang. Okey, dan dia adalah satu amal jariah untuk kita di akhirat nanti. Masya-Allah. Okey. Okey. Okey, dan lepas tu sistem yang diamalkan dalam forever, ingat nilai dalam forever adalah ringkas. Benda yang simple. Dalam forever simple, jangan buat susah-susah. Sebab tu dalam apa rule dia kata apa? Jangan buat benda yang orang lain tak boleh ikut. Betul tak? Apa Sufian dalam Inggeris kata? Do not, apa dia kata? Apa? Yang saya tahu monkey see, monkey do. Bukan yang ada dalam kita punya 8 rule tu, dia ada. Do not do anything. People can copy. Tu. Jangan buat satu benda yang orang lain tak boleh nak ikut. Nampak tak? Jadi dalam forever dia akan ajar benda yang simple, benda yang mudah saja. Sebab tu forever dia fun. Sebab buat benda yang mudah, ringkas. Nampak? Benda yang mudah. Tak perlu buat satu benda nak kena buat apa pinjaman ratus-ratus ribu, puluh ribu, tak perlu. Okey, tak perlu benda ni. Nampak tak? Okey. Tak perlu kita nak pergi menjaja ataupun kita pergi setiap rumah ketuk pintu. Okey? Tak, bukan macam tu. Kita simple je. Kita just sharing. Just sharing saja. Okey? Simple. Sebab tu sistem forever kita simple, tidak ada orang tengah, tidak ada point PV BV dan tidak ada skim pairing, okey, tidak ada skim piramid, tak perlu benda tu. Okey, kita simple, sangat simple. Dan boleh duplikasi, boleh ditiru. Kita tengok apa yang kita buat, kita buat. Nampak tak? Mudah untuk kita buat. Contohnya kita punya business forever, dia punya permulaan dia hanya RM90 untuk jadi ahli. Kan? 1,300 untuk jadi VIP.
Kan tak perlu nak cari wang yang besar-besar buat pinjaman dan sebagainya, tak perlu. Okey, lebih murah daripada kita nak buka stall jual ayam, jual burger, jual nasi lemak dan sebagainya. Nampak tak? Lebih murah daripada tu sebenarnya. Okey? Dan Business Forever ni sangat menguntungkan. Sebab apa menguntungkan? Sebab Forever bayar kita bonus daripada harga jual. Itu menyebabkan kita punya untung sangat besar. Nampak tak? Dan last sekali adalah seronok. Nampak tak? Seronok ni sebab apa? Sebab kita yang paling seronok kita rasa bila seorang tu ada masalah kesihatan, kita kongsi kelebihan produk dan dia aman, dia sembuh, kan? Dia sembuh daripada sakit dia, itulah keseronokan kita yang sebenar. Nampak tak? Daripada dia tidak ada income yang selesa, tiba-tiba dibuat Forever, kita ajar dibuat Forever hari ni, masya-Allah, kan? Dia dapat income 5 angka. Allahu akbar setiap bulan. Itu kegembiraan kita, seronok melihat orang berjaya. Itu, kan? Dan Forever ada sediakan pelancongan yang pelancongan percuma macam Eager Manager, kan, macam tadi kan. Eager Manager itu semua, kalau nak cerita pasal Eager Manager, pelancongan dia, masya-Allah sangat seronok tuan-tuan. Kita punya orang kata apa, dia layanan untuk kita ni macam VVIP. Nampak tak? Forever bagi. Subhanallah. Sebab tu rasa seronok. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun kita terpaksa melancong. Ustaz nak tanya, Ustaz ada berapa kali? Ustaz ada berapa kali Eagle Manager, Ustaz? Eagle Manager saya termasuk yang ni 4 kali. 4 kali lah. Okey. Pertama saya pergi ke Barcelona yang naik kapal 15 tingkat tu. Barcelona, okey. Daripada Barcelona ke Itali ke Monte Carlo tu. Okey. Lepas tu ke Phoenix, okey, ke Phoenix melawat kita punya Dr. Rex masa tu, kan? Melawat kita punya HQ kita, home office. Lepas tu yang seterusnya adalah Bahamas tapi tak pergi lah Bahamas, kan? Oh, masya-Allah, kan? Tapi tak apa, ada hikmah dia tu. Forever bayar kita duit pada kita, duit belanja semua Forever bayar balik lah. Kita pun berapa Ustaz dapat, Ustaz? Yang Bahamas tu Ustaz tak dapat pergi, Ustaz berapa dapat? Tak silap saya dalam 10,000 tak silap. Masya-Allah. Forever bagi balik dalam 10,000. Okey, kalau macam baru ni 14,000 kan. Yang Global Rally baru ni 14,000. Okey. Okey, Bahamas, lepas tu inilah yang tahun ni lah. Okey. Okey, pelancongan Forever sangat seronok. Memang VIP. Kita punya hotel bukannya biasa-biasa punya, 5-6 bintang punya. Kadang-kadang 7 bintang dia bagi kita. Makan, duit poket semua, aktiviti semua percuma. Nampak tak? Masya-Allah. Okey. Okey, itu adalah nilai seterusnya. Seterusnya adalah insentif paling utama, pin yang kedua. Sebab apa? Sebab apa kita nak tumpu pada insentif? Sebab insentif ni adalah duit. Insentif ni adalah wang dalam Forever. Nampak tak? Kita buat bisnes, kita nak wang, kita nak duit ke ataupun kita nak pangkat? Pangkat nak buat apa? Nampak tak? Tapi kalau kita fokus pada insentif, duit kita dapat, pangkat datang sekali. Nampak tak? Itu dia. Jadi pin bukannya tak perlu, tapi dia adalah bukan jadi satu tumpuan kepada kita. Bila kita kejar insentif, pin pangkat akan datang sendiri. Okey, itu. Sebab tu dalam Forever kita tak diajar kejar pangkat. Kejar pangkat, beli pangkat. Ini tidak ada. Ini bukan amalan dalam Forever. Tempat lain saya dengar kata ada, tapi Forever bukan. Kalau you nak buat macam ni, tempat lain. Forever bukan tempat dia, okey? Nak beli pangkat, okey, nak cepat. Ni semua tak, okey? Kita buat dengan ikut ikut step. Ikut step, follow system dengan betul. Tidak ada shortcut dalam Forever. Okey? Jadi seterusnya latih FBO baru. Latih FBO baru ni adalah okey, dia ni dia lebih kepada plan benih. Okey? Daripada kita punya FBO baru,
Kita latih mereka dengan GEP, okey, kelas-kelas tentang produk. Ini penting, ini penting. Jangan anggap kelas-kelas ni buang masa. Okey, jangan anggap kelas-kelas ni tidak penting. Kelas-kelas inilah yang akan menyebabkan kita berjaya di Forever. Kelas berkenaan dengan produk kita kena pandai segala, okey. Kelas-kelas pelajaran-pelajaran kita punya panggil apa? Mata pelajaran, okey. Dalam Forever semua kita kena belajar. Ilmu 5 sisi, insentif, okey. 5 kelebihan Forever dan semua ni kita kena belajar. Dan kita kena latih kita punya leader-leader kita. Pastikan mereka dapat bagi GEP dengan sempurna. Itu permulaan. Yang lain kita upgrade, kita tambah ilmu mereka. Okey, berkenaan dengan produk. Okey. Yang seterusnya adalah latih pemimpin. Ini bila kita nak lahirkan leader dalam kita punya team, maka kita kena bagi dia satu orang kata apa, kerja supaya dia dapat capai dia punya impian dia punya matlamat dia. Okey, latih dia sebagai jadi seorang pemimpin. Dia boleh handle dia punya team dia. Bagi dia jadi speaker, latih dia bercakap di depan. Okey? Ini semua penting untuk wujudkan leadership dalam diri dia. Okey? 7 matlamat yang lebih tinggi ini adalah yang tadi latih pemimpin tu, dia adalah pelan pokok. Okey, 7 matlamat lebih tinggi maksudnya M higher. M higher. Kita dalam Forever kita kena tengok lebih jauh. Kita kena fight benda yang lebih besar. Nampak tak? Supaya yang kecil ni kita capai. Contohnya kita nak 1500 cc. Okey, tapi kita dalam kita punya target kita 2500. Okey, 2500 cc. Insya-Allah 1500 kita akan capai. Okey, M higher. Ini penting Okey, kemudian rekod yang kita dapat bukan untuk disimpan, tapi rekod adalah untuk dipecahkan. Sama ada kita sendiri pecah rekod kita ataupun generasi-generasi downline kita akan pecah rekod yang ada dalam tim kita sekarang. Okey? Okey. Okey, betul. Itu saja. Ini adalah 9 nilai yang perlu ada dalam diri kita. Okey. Siapa pukul berapa ni? 10.30 Saya minta kawan-kawan kita, masya-Allah, kita buka peluang, siapa-siapa nak bertanya dengan orang lama pengalaman Ustaz ni, boleh direct tanya, jangan malu-malu. Insya-Allah kita punya boleh insya-Allah. Kita punya awalin dalam Forever ni, masya-Allah, banyak pengalaman, cabaran-cabaran dia telah lalui, ada skill dia, apa yang dia buat, macam-macam orang dia dah jumpa. Siapa ada kemuskilan ke atau terjam macam mana nak buat, okey, dipersilakan. Bismillah, ya Allah. Ada soalan tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, selama 3 tahun ni, adakah satu masa yang Ustaz rasa betul-betul down, and then macam mana Ustaz datang semangat, bangkitkan semangat semula untuk buat bisnes ni sampai jadi tahap sekarang ni? Okey. Ini soalan yang bagus. Saya ada satu cerita yang lucu jugalah sebenarnya. Okey, saya rasa Supian pun pernah lalui masalah macam ni. Bulan pertama saya buat, lepas jadi supervisor, kita jadi blur tau. Kita jadi blur, tak boleh nak buat apa, kan? Kita tak nak jumpa orang, semua kita dah jumpa, kan? Kebanyakan kita dah jumpa kawan-kawan semua. Kita sampai tahap kita dah blur. Jadi apa yang saya buat, rupa-rupanya bila kita lemas, apa kita kena buat sebenarnya? Kalau kita lemas dalam sungai, kan, tak kiralah mana-mana, dalam kolam kita lemas, apa kita kena buat? Kita tak pandai berenang, tapi kita lemas, jatuh dalam kolam ke,
Apa kita kena buat? Minta tolong. Help kan? Kena lambai, help. Barulah orang tahu, oh dia ni lemas rupanya. Orang akan bantu kita kan? Orang akan tolong kita. Betul tak? Tapi kalau kita lemas, kita diam. Orang tahu tak kita lemas? Orang tak tahu macam mana dia nak tolong. Nampak tak? Jadi bila kita berada dalam situasi kita down, okey, kita rasa negatif, kita rasa macam orang kata apa, hilang semangat, cepat-cepat kita angkat tangan. Sufian, tolong aku. Kan, upline, tolong saya upline. Saya tengah down. Itu sebenarnya. Itu je dia punya ubat dia. Jangan kita bersendirian. Ingat tak? Dalam rule jangan bersendirian. So apabila kita bersendirian, kita akan rasa macam-macam. Aku tak boleh buat kan. Forever ni susah kan. Aku macam ni, orang tak nak macam ni. Dia akan datang benda-benda yang negatif, betul tak? Dia akan timbul emosi kan. Menyebabkan kita rasa macam putus asa. Jadi sebelum benda ni berlaku, kita rasa down, dah rasa stuck. Okey? Ingat, kita ada upline. Betul? Yang pertama Allah lah, doa pada Allah dulu. Itu memang perlu kan bagi kita sebagai seorang mukmin kan. Kita kena doa pada Allah kan. Kalau down kita tu angkat tangan, upline tolong saya. Agak-agak upline tolong tak kita? Kan? Tapi kalau kita down, okey, kita orang kata apa, kita rasa macam hilang idea. Kalau kita tak beritahu upline, rasa-rasanya upline tahu tak? Upline bukannya ahli nujum, bukan nujum 4 belalang, kan? Dia tahu kita down. Jadi ubat yang paling mujarab, okey, kita terus rujuk upline. Upline, saya macam mana? Rasa macam down lah. Upline ada ubat. Macam-macam ubat dia ada. Dia boleh bagi pomestin, dia boleh bagi bipropolis, dia boleh bagi pollen kan. Dia tengok atas masalah kita. Dia akan tanya apa masalah kan. Sebab tu kita kena muzakarah, kita kena mesyuarat dengan upline. Betul tak? Penting tak mesyuarat? Penting. Okey. Kita kena mesyuarat upline kita. Okey. Jadi upline ni ada macam saya kena beritahu tadi, upline adalah orang yang paling positif. Yang paling nak kita berjaya, upline. Jadi kita terus, okey, untuk cerita ni, okey, saya rasa itu adalah jawapan kepada kita punya sahabat kita Mirwan tadi. Ubat dia adalah terus call upline. InsyaAllah adalah upline bagi. Untuk soalan ni, saya ada satu cerita yang sangat best. Okey, saya pernah, okey, satu ketika lepas saya hantar CBM ILA, dia masih mengajar madrasah, sampai sekarang dia mengajar madrasah. Okey, dia mengajar kelas alimah. Jadi lepas saya hantar, saya balik dalam keadaan saya rasa blur ataupun stuck. Tak boleh pergi, tak boleh nak fikir lah. Sebenarnya ada idea tapi kita tak dapat sebab kita punya otak dah serabut. Betul tak? Otak kita dah bersimpul-simpul, kita punya otak kita, kan? Nampak tak? Jadi saya buat apa? Saya terus call Mission. Saya terus call upline. Siapa upline? Mission. Saya call, Simu, saya rasa dah tak boleh nak berfikir, dah rasa macam stuck, kan? Dah rasa macam tak boleh buat apa dah, kan? Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh, rasa kan. Masa tu kita fikir 5 sisi lah sebenarnya, kan. Masalah dia sebenarnya dalam Forever ni 5 sisi lah, kan? Sebab setiap bulan kena buat, betul tak? Masalah sebenarnya 5 sisi. Nampak tak? Jadi kita dah tak boleh dah, macam mana nak buat ni. Jadi tahu tak apa Simu jawab? Satu benda yang saya rasa bila saya fikir lepas pada tu, kelakar betul lah apa yang Simu suruh saya buat ni. Tapi masa tu, oleh kerana kita ada yakin dan setia kepada upline, saya buat apa yang Simu kata tu. Simu kata apa? Okey Ustaz, sekarang Ustaz buat apa? Sekarang saya tengah drive. Okey, kedai masa tu boleh makan kat kedai. Belum PKP lagi masa tu. Dia kata apa? Dia kata masa ni dah tahun 2015 ni saya cerita 2015. Dia kata kedai kopi yang pertama yang Ustaz jumpa, Ustaz berhenti terus. Saya berhenti. Saya jalan jumpa kedai kopi, saya berhenti. Sedangkan kedai tu saya jarang ataupun tak pernah berhenti kedai tu, kan? Kalau nak minum air. Tapi
saya berhenti terus. Sebab apa? Itu adalah kedai pertama yang saya jumpa. Apa tak? Saya terus berhenti. Lepas tu Simu kata apa? Okey, Ustaz parking, Ustaz masuk kedai, Ustaz order. Order apa? Order air pun Simu beritahu. Ustaz order Milo kosong. Sebab dia tahu saya suka minum manis kan. Dia betul-betul sayang saya. Okay, maka kalau setiap kali event, kalau saya pilih makanan tu kan, lepas kita habis kelas kan, waktu makan, saya ambil tu, dia tengok siapa saya ambil kan. Pernah berlaku sekali, saya ambil sebab kita lapar sangat kan. Kita ambil lauk, Simu datang dia ambil pinggan saya, dia bagi orang lain. Dia beratur, dia ambil nasi untuk saya, dia bubuh lauk. Okey, yang orang kata apa, yang sihat lah. Kita ambil masa tu kan, lapar sangat kan. Tapi dia ambil, dia tu letak depan saya, Ustaz makan yang ni. Kita rasa nak marah. Betul tak? Sebab kita dah bubuh daging, bubuh ayam kan, bubuh sayur, bubuh acar dan sebagainya kan, dengan kuah. Wah, kita nak makan. Letak Simu Malaysia datang, dia ambil, dia bagi orang lain. Dia kata, Ustaz tunggu sini. Ui, kalau kita tak sabar kan, kalau kita tak setia, tak sayang dengan upline, rasa-rasa kita akan marah kan. Tapi apa, Simu beratur, saya tengok dia beratur, dia ambil pinggan, dia bubuh nasi sikit kan, dia bubuh dia bubuh sayur banyak kan. Kan, dia bagi, dia hantar. Ustaz makan yang ni. Ustaz jangan marah, saya sayang Ustaz. Saya nak Ustaz sihat. Wah, daripada kita rasa nak marah tu, terus jadi down tu. Allahu Akbar kan, dia kata saya sayang Ustaz, saya nak Ustaz sihat. Allah, bayangkan macam tu punya manusia Allah hantar kan. Tak ada pun sebelum ni macam tu kan, tapi berlainan agama, berlainan bangsa, Allah hantar orang yang sayang kita, jaga kita. Okey, kembali pada cerita tadi. Masya-Allah, dia cerita bertindih ni kan. Dia kata Ustaz berhenti, cari satu meja duduk, Ustaz order Milo kosong Dia kata macam tu. Saya pun order lah. Okey. Dan Ustaz senyum pada sekeliling. Meja depan Ustaz, meja tepi kiri kanan Ustaz tengok, Ustaz senyum. Dia ajar buat benda macam tu. Kalau kita ni tengah serabut, kan, kita kata apa yang kau ajar aku ni, kan? Ini benda bodoh ajar aku macam ni, kan? Tapi masa tu oleh kerana kita nak belajar, kita nak cuba belajar ikut apa yang cakap sampai tahap macam tu, okey? Dia tu Ustaz duduk, saya pun dapat Milo, saya kacau-kacau, tengok orang sebelah saya senyum, tengok depan pak cik tu senyum, saya tengok mak cik tu saya senyum, kan? Saya ingat bila saya mengadu macam tu, Simu nak bagi duit, ni saya bagi 5,000, you beli 5 cc. Ataupun Simu kata tak apa, bulan ni engkau punya 5 cc Simu tanggung. No. Bukan macam tu kena ingat tu. Jangan minta pelik-pelik dengan upline. Jangan bully upline, okey? Okey, jadi Simu buat macam tu, apa berlaku? Satu benda yang luar biasa tau. Bila kita buat macam tu, bukannya pak cik tu lepas senyum dia datang. Ustaz, saya nak masuk VIP. Bukan datang, Ustaz, aloe vera ada. Bukannya orang datang nak beli produk dengan kita. Tapi apa berlaku bila kita buat macam tu? Kita datang idea. Serabut tadi hilang. Apa bantuan yang datang? Serabut dalam otak ni hilang. Lepas tu datang idea. Sebenarnya idea tu boleh je kita fikir waktu kita tenang. Tapi oleh kerana kepala dah serabut, dia tak datang. Nampak tak? Jadi bila kita buat macam tu, otak kita dapat rehat. Okey, kita senyum. Bila kita senyum, Masya Allah kan, sel-sel otak kita dah mula berfungsi. Kan? Apa berlaku? Masa tu saya fikir, ramai lagi saya punya customer saya tak servis bulan ni. Nampak tak? Kan dapat idea. Saya tak servis customer saya. Yang beli bulan lepas, ada 5-6 orang beli produk tapi saya tak servis. Jadi daripada situ, saya tu dapat idea, saya tu tulis nama dan saya tu call. Bila kita call, diorang ni semua nak produk. Nampak tak? Idea tu datang. Jadi daripada produk-produk yang diorang beli tu, Alhamdulillah, settle 5 cc bulan tu. Itu je masalah dia, betul tak? Sebab tu, bila kita datang satu ahwal ataupun keadaan kita down, maka angkat tangan. Help, upline, help. Itulah saya punya tu. Dia berdasarkan pengalaman lah, Okey?
InsyaAllah sekurang-kurangnya upline akan bagi motivasi. Upline akan bagi semangat. Okay, bila kita dengar suara upline pun, kita akan rasa dah bersemangat. Separuh daripada masalah kita hilang. Betul tak? Masya Allah. Sebab satu masalah kalau kita fikir seorang-seorang, kita rasa berat. Tapi masalah yang tadi, kita jangan tanggung seorang. Kita kongsi dengan upline. Pada muka upline. Kan? Kita kongsi dengan upline kita. Jadi kita jadi ringan. Okay? Jadi maksud saya adalah kita rujuk pada upline. Okay. Minta maaf. Jawapan tu panjang sangat. Okay. Masya Allah, Mantap, padu Ustaz. Terima Allah. kasih, Ustaz. InsyaAllah. Okey, Mirwan, boleh insyaAllah. Okey, siapa InsyaAllah. siapa lagi yang sedang jam, tengah stuck, ada masalah yang membelenggu di otak, apa ni, minum-minum, duduk kat kedai, senyum ke Milo orang. kosong. Milo kosong tanpa gula tau. Tanpa gula, Milo kosong. Allahu Akbar. Okay? Ada lagi tak? Sahabat-sahabat Apa pun, kalau kita tak dapat nak solve, kita tak dapat nak apa, kita nak handle, kita bincang dengan upline. Okay? Minta nasihat. Okay? Okey, ada lagi tak nak tanya? Masya Allah, sudah berapa hari bulan ni? Dah 20 hari bulan, tenang-tenang, settlekan 5 sisi pelan-pelan. Berapa orang yang dah settle 5 sisi? Ada Berapa orang yang dah settle 5 sisi? 10 orang lebih. 10 orang. Hmm. Semua settle 5 sisi. Settle. Subhanallah. Tahniah. Masya Allah, anda semua hebat. Tabarakallah. Masya Allah. Mabruk antum. Ada lagi tak yang mau tanya dengan Ustaz? Masya Allah. Bukan senang ni kita dapat jumpa Ustaz ni. Kita invite dia. Sudarno. Okey, teruskan. Tahu dah nampak muka. Suharno. Masya Allah. Tadi ada tanya soal semalam. Semalam ada kan? Kelas malam dengan Tajul kan? Hantar ada tanya soalan kan? Betul? Masya Allah. Kena. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni kira pertama kalilah direct dengan Ustaz. Masya Allah, sangat tua lah. Awalin dalam Forever. Jadi saya ni Ustaz barulah join dalam Forever ni bulan Ogos ni lah, 1 hari bulan tu saya PC. 3 hari bulan saya terus VIP. Dan hari bulan 6 hari bulan saya telah complete lah 5 sisi saya. Subhanallah. Jadi Tahniah. saya mau apa dalam Ustaz punya matlamat, apa yang membuatkan Ustaz macam dalam Forever ni Ustaz terus usaha Ustaz tu tidak pernah putus. Apa yang membuatkan keinginan Ustaz tu tidak pernah down? Memang ada tapi sentiasa bersemangat. Apa yang pemangkin Ustaz tu? Saya insyaAllah mungkin Ustaz dapat faham lah apa yang saya mau. Okey. Pertama sekali kita kena tengok balik apa kita punya big why. Apa maksud kita buat Forever? Apa yang sebelum ni, keadaan kita sebelum kita buat Forever ni, apa yang menyebabkan kita rasa sakit, kita rasa bengang dalam diri kita? Nampak tak? Saya sebenarnya apa yang saya nak dapat dalam Forever sebenarnya adalah yang saya paling marah diri saya adalah saya tak dapat bagi duit bulanan pada mak ayah. Saya rasa betul-betul marah pada diri saya lah. Sebab saya mengajar di madrasah. Anda faham madrasah ni bukan benda tempat kita cari duit, okey? Kita khidmat. Berapa dapat, alhamdulillah, okey? Tapi saya tak boleh terima dalam diri saya, bila saya balik kampung, okey, saya tak boleh nak bagi duit. Nampak tak? Tak boleh bagi duit pada mak ayah. Bila kita bagi pun dia tolak. Nampak tak? Dia tolak. Dia tahu kita tak mampu. Okey. Jadi saya sedih, saya selalu menangis. Okey, bila saya nak balik daripada kampung saya Pulau Pinang. Kan? Daripada Terengganu Pulau Pinang jauh, dengan duit minyak, dengan duit makan, dan kita balik ni kita nak belanja mak ayah, nak belanja keluarga kan. Tapi benda ni bila kita tak dapat buat, kita rasa sangat sedih.
Dan bila kita nak balik daripada kampung, nak balik ke Terengganu, mak ayah bagi duit pula pada kita, duit. Jadi saya rasa Allah, padahal dulu dia yang bela kita kan. Ini dah sampai waktu saya kena bantu mak ayah saya. Nampak tak? Jadi dengan semangat ni, dan begitu juga saya pernah sekali masa saya bekerja, okey, duit dalam poket saya ada RM5 saja nak belanja bulan tu. Ada RM5 saya. Anak-anak nak minta nak beli makanan yang sedap-sedap, saya terpaksa tipu dia orang. Okey, saya suruh dia orang sabar sebab saya tak mampu, nampak tak? Jadi ini saya rasa saya betul-betul bersalah. Saya marah pada diri saya. Nampak tak? Saya rasa saya kena ubah hidup ni. Saya kena ubah. Kan? Takkan Allah SWT nak bagi macam ni hidup aku. Sedangkan aku habis waktu muda aku belajar di madrasah. Waktu dewasa aku mengajar di madrasah. Takkan Allah nak bagi macam ni? Sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah dah bagi pilihan. Kita sendiri yang pilih. Apa yang kita pilih hari ini, itu dia akan menentukan masa depan kita. Jadi, oleh kerana dengan semangat inilah, bila saya nampak peluang di Forever, saya buat sungguh-sungguh. Okey? Dan saya kawal saya punya emosi, ataupun kita kata circle kita, daripada mana saya sentiasa dekat rapat dengan upline, dan saya sentiasa pastikan saya berada dalam kelas. Saya sentiasa attend kelas. Masuk kelas, hadir kelas, supaya dapat jaga kita punya momentum, jaga kita punya aura, jaga kita punya energi. Energi ni kita kena jaga. Kalau kita tak jaga, kita lama tak masuk kelas. Ingat 1 minggu kalau kita tak masuk kelas, hilang kita punya energi. Hilang energi kita. Okey? Jadi kena pastikan setiap minggu kita ada masuk 3 ataupun 4 kali kelas kita masuk untuk jaga, maintain kita punya energi. Okey? Itu. Okey, dan kenapa saya boleh terus buat, okey, sehingga capai tahap ini? Itulah yang pertama. Sekarang ni apa yang berlaku pada diri saya? Income tiap-tiap bulan lebih daripada apa yang kita perlukan. Nampak tak? 5 angka setiap bulan saya dapat. Tak pernah imagine. Tak pernah saya mimpi dapat macam tu. Tapi itu yang berlaku dalam Forever. Bila kita buat Forever, okey, bila kita buat Forever, ingat, bila anda dah mula buat Forever, anda terpaksa kaya. Anda terpaksa kaya. Amin. Okey? Jadi buat betul-betul ikut sistem. Sekarang ni tiap-tiap bulan, jangan cerita pada orang lain Saya cerita sini saja. Tiap-tiap bulan saya bagi mak 1,000, ayah 1,000 tiap-tiap bulan. Okey, mak saya 1,000, mertua saya 1,000. Tiap-tiap bulan saya bagi. Nampak tak? Jadi diorang doa untuk kita. Itu yang kita nak, kan? Kita memang tak boleh balas dia punya budi dia pada kita. Tapi setiap bulan dia nak ke tak nak, kita bank in dalam akaun dia. Masuk je duit Forever dalam akaun kita, terus saya hantar pada mak 1,000, ayah 1,000. Itu memang yang kita buat sekarang ni lah. Dan setiap sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita perlu duit, kan? Maksudnya dia perlu ada keperluan untuk hutang, kita bagi. Tak susah, dia tak perlu cari orang lain dia nak berhutang. Dia berhutang dengan kita. Nampak tak? Kita bagi berapa? 5,000 kita bagi. 3,000 kita bagi. 2,000 kita bagi. Kita bagi hutang. Tak ada masalah. Nanti dibayarlah sikit-sikit. Kita bagi kemudahan untuk dia. You bayarlah sikit-sikit. Setakat kemampuan. Nampak tak? Tak ada, tak payah bayar lagi. Sebab apa? Allah dah bagi satu rezeki yang luar biasa pada kita. Inilah waktu kita nak bantu kita punya pertama sekali keluarga kita. Okey? Sahabat-sahabat kita dah bantu semua orang yang madrasah-madrasah, masjid-masjid, usaha agama, insya-Allah. Okey? Itu. Saya rasa saya menjawab soalan Suharno. Betul? Betul. Ya. Insya-Allah. Paling awal Ustaz, saudara ni yang terawal settle 5 sisi Ustaz. Tahniah. Anda luar biasa. Okey? Teruskan. Ikut follow Sufian. Bila saya tengok Sufian punya gerak kerja awal-awal dulu, saya teringat apa yang saya buat masa mula-mula. Sama apa yang saya buat mula-mula masa menyertai Forever.
Okey, jadi you follow. Sufyan adalah seorang leader yang baik. Okey, yang follow sistem. You all semua ikut dia. Ikut dia. Okey, ikut rapat-rapat. Jangan bagi can dia. Okey. Masya-Allah. Okey. Jangan bagi tidur Ustaz. Ha? Nanti jangan bagi tidur. Jangan bagi dia tidur. Okey. Okey, Insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dengar tu tuan-tuan, 1,000 sebulan. Kita pun niat juga nak bagi orang tua kita 1,000 sebulan. Mak bapak 2,000. Mentua lagi. Berapa ribu tu? Beribu-ribu. Itu doa. Masya-Allah. Ada lagi tak betul-betul dia nak tahu? Aksan, Imran, Rizwan, silakan. Bukan lalang tu saya jemput. Peluang. Okey, Aksan. Hari lain pun boleh lagi, insya-Allah saya sedia. Saya suka dengan tim ni. Saya seronok. Tim ni sangat bagus. Masya-Allah. Siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz Din. Waalaikumsalam. Ya, Wes Qarni. Subhanallah. Insya-Allah. Saya ada ni Bang. Peluang lah nih mau tanya. Ya. Itu Bang. Sebab saya ini ada kelemahan juga lah. Sebab saya ada kira kalau yang kenal-kenal nih kan sudah saya jumpa semua. Bahkan terangkan JEP apa semua kan. Ya. Oke lah dengar semua. Tapi itulah ada yang kira macam dia cakap nantilah apalah dengan alasan lah masing-masing. Tapi belum setakat ini memang tiada yang macam meyakinkan lah. Tapi untuk itu lain cerita lah. Cuma aku nak tanya, masa Ustadz sebelum ni target yang Ustadz kenal-kenal dulu. Selepas yang sudah kenal tuh apa ide Ustadz untuk macam share dengan orang lain yang kita tidak kenal lah, itu satu. Dan satu lagi nak tanya soal saya perasaan juga lah saya lemah dari segi macam closing lah. So saya minta dengan Ustadz lah cara nak pikat lah apa nih prospek macam tu lah Ustadz. Itu Ustadz. Baik. Saya faham soalan Wes Qarni. Masya-Allah. Okey. Kita sama. Mula-mula masuk Forever, mula-mula kita buat bisnes memang kita tak pandai cakap. Closing kita pun tak tajam, okey. Kita punya closing pun ke laut, okey. Tapi ingat, kita kena sentiasa upgrade kita punya GEP kita, upgrade. Dan kita kena sentiasa balik dan kita kena buat postmortem. Kenapa saya jumpa orang ni dia macam ni? Kan? Kat mana saya punya silap saya? Apa saya silap cakap? Ini kita kena buat postmortem. Okey, dari segi demo macam mana? Okey, kita kena perbaiki. Mantapkan GEP kita. Kalau boleh setiap apa yang kita cakap tu kita faham. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, setiap orang yang kita jumpa ni kita tak tahu. Kita jangan buat keputusan. Kita jangan judge terlebih awal. Kita judge terlebih awal, okey? Kita jangan hakimi dia. Dia ni tak boleh, dia ni boleh, dia ni suka, dia ni tak suka produk, dia ni minat, okey? Kita jangan tu. Okey, itu pertama. Dan kita jumpa dia, kita doa pada Allah, ya Allah, mudahkan, lembutkan hati dia. Itu pertama doa, lancarkan percakapan aku, okey, bagi kejayaan dalam saya punya closing. Itu okey. Untuk orang yang kita jumpa ni, kita tak tahu 50-50 sama ada dia suka, dia terima, dia nak beli ataupun dia tak beli, itu nombor 2. Yang penting kita keluar daripada rumah, kita niat untuk sharing. Itu pertama, kita niat untuk sharing. Jangan niat untuk jual. Memang kita nak menjual, tapi kalau kita niat menjual, orang tak nak beli, kita akan rasa down. Tapi kalau kita niat sharing, okey, maka dia tak nak beli pun tak apa. Sebab maksud aku sharing. Dia dah dengar. InsyaAllah seminggu depan dia akan cari aku untuk beli produk ni. Bulan depan dia akan cari aku balik. Okey? Okey. Ingat, biasanya dalam 4 orang, seorang kita jumpa reject. 2 orang reject. 3 orang tak nak beli. 4 orang pun tak nak beli. Ingat, yang kelima insya-Allah akan beli dengan kita. Ini format dia. 4 say no, yang kelima pasti akan beli dengan kita. Okey? Jadi jangan terkesan dengan 4 yang kata no ni. Okey? Kalau yang kelima pun kata no, satu perkataan saya nak hadiah untuk anda malam ni. Satu perkataan saya nak hadiah untuk anda, Wes Qarni.
Kalau empat-empat say no, yang kelima pun say no, satu saya nak hadiahkan. Next. Itu saja. Jangan putus asa. Allah SWT tidak akan menzalimi kita. Setelah kita berusaha. Mungkin kita kena belajar. Kenapa orang pertama tak nak? Mungkin silap aku cakap kat mana ni. Orang kedua mungkin tak nak kat mana. Ini adalah medium untuk kita belajar. Allah Taala masih nak uji kita, nak tengok kita ni betul-betul nak berjaya ataupun tidak. Okey? Yang penting kita teruskan. Yakinlah, insya-Allah satu hari akan jumpa orang yang nak beli dengan kita, nak jadi fighter, nak berbuat bisnes bersama dengan kita. Okey. Itu yang saya jawab kepada kalau kita berjumpa dengan prospek yang tak nak beli. Jangan cepat putus asa. Next. Ramai lagi. Sebab tu langkah pertama kita kena buat 50 nama hingga 100. Nampak tak? List. 50 hingga 100 nama. Prospek yang kita akan jumpa. Okey. Seterusnya apa tadi? Soalan yang kedua tadi. Apa tanya ni tadi? Ustaz. Kalau kan yang untuk yang kita kenal apa semua lah kan. Tapi yang kalau target kita yang kita kenal tu semua dah habis dah, macam mana kita nak? Okey. Yes. Saya ingat tu nak jawab tadi tu. Okey. Setelah semua orang yang kita kenal kita dah jumpa, mana lagi kita nak cari? Ini saya nak beritahu. Ini soalan yang bagus dan ini adalah satu orang kata apa idea yang sangat bernas untuk semua. Anda ingat berapa orang anda dah jumpa? Kita kata 20 orang. Saya nak beritahu, setiap orang di belakang dia ada network. Setiap orang di belakang dia ada network. Jangan kita ingat kita jumpa seorang, okey? Kita ingat kita jumpa dia seorang, bukan. Sebenarnya belakang dia ada keluarga dia, belakang dia ada jiran dia, belakang dia ada kawan-kawan dia, okey, rakan sekerja, rakan sekolah. Okey, jadi bila kita lihat orang, jangan kita lihat dia seorang. Tapi kita lihat belakang dia ada ramai lagi network dia. Nampak tak? Jadi apa kita kena buat? Bila kita jumpa orang, kita kena tanya, kita terus tanya dia. Okey, produk ni sangat bagus untuk sakit, untuk apa penyakit, untuk tingkatkan kesihatan. Ada tak di kalangan keluarga anda 4 orang yang ada masalah kesihatan? Terus touch scale, terus minta nama. Nampak tak? Ada tak yang ada masalah buah pinggang, masalah gout ke, masalah stroke ke, masalah kencing manis, masalah darah tinggi. Okey, itu pertama, sasaran kita. Lepas tu kita tanya ada tak yang minat bisnes? Yang minat, yang sedang mencari perniagaan. Okey, jadi cuba anda lihat 20 orang yang kita dah jumpa, okey? Tapi setiap orang daripada 20 orang tu kita minta 4 nama, 5 nama daripada mereka untuk kita jumpa. Nampak tak? Jadi daripada situ saya dapat. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat malam ni, Ustaz Zul bukan direct bawah saya. Ustaz Zul adalah generasi ketiga saya. Atas dia ada Ustaz Syukri dan atas dia ada Ustaz Zaki. Walaupun 2 orang ni tak buat, tapi Ustaz Zul adalah kaki CBM saya. Nampak tak? Begitu juga dengan kaki yang nombor 2, Sakinah, manager Sakinah, dia pun bukan direct saya. Dia adalah generasi kedua saya. Begitu juga manager Hasmida, dia bukan direct saya. Dia adalah generasi kedua saya. Daripada sini apa yang anda faham? Sebenarnya orang pertama yang kita jumpa belum tentu dia akan jadi rakan bisnes. Dia belum tentu akan jadi customer kita. Tapi rakan dia punya prospek insya-Allah akan jadi kita punya fighter. Sebab tu dalam Forever kita kena ada apa? 5 lebar, 7 dalam. 7 dalam itu penting. Okey? Okey. Sekiranya kita dapat seorang VIP, apa point yang kita nak supaya dia bagi orang pada kita, bagi prospek lain pada kita. Okey, bagi dia punya network pada kita, kita tanya dia, you nak tak
you punya duit 1,500 ataupun 1,300, 1,700 tu dapat balik. Nak tak? Rasanya apa yang dia akan jawab? Dia nak tak? Dia telah belanja 1,700 ataupun 1,300 untuk VIP. Sekarang kita tawarkan dia, nak tak saya kembalikan balik 1,700 tu pada awak? Nak tak? Saya ajar cara. Rasa-rasa dia nak ke dia tak nak? Mesti dia akan nak. Okey, you nak balik duit ni? Okey, saya akan bantu you bagi 4 orang nama. Nak. Bagi nama 4 orang yang ada masalah kesihatan ke? Jangan cari orang lain, cari you punya keluarga lah. Kan? Nak yang nak buat bisnes, bagi saya cakap. You tak payah cakap, saya yang bantu untuk cakapkan. Nampak tak? Dia daripada situ. Kita korek ke dalam, Itu dia panggil. Gali ke dalam. InsyaAllah, dan 7 generasi tu, sama ada generasi ketiga ataupun generasi keempat, kelima, pasti dia akan jadi kita punya kaki CBM. Dia akan jadi fighter kita. Okey? InsyaAllah dapat. Sekarang ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Hampir pukul 11 dah ni. Allah. Satu lagi boleh? Aduh. Okey. Mungkin ni last kot lah. Mungkin last. Okay. Untuk kalau kita tidak kenal tu kan, memang tidak kenal langsung, tapi kita ada niat lah nak share dengan dia, tapi tak tahu nak cerita mula tu dari mana. So saya minta skill dari Ustaz lah juga. Okey. Untuk orang yang kita kenal tak dia? Kita tak kenal yang langsung. tidak kenal, tapi kita ada niat nak share dengan dia lah. Macam mana kita nak mula. Maksudnya tapi kita tahulah siapa yang kita nak cerita tu. Maksudnya kita tak langsung tak kenal dia, tapi ada niat lah nak share dengan dia, tapi tak tahu nak cerita dengan mana mau mula supaya kita boleh communication lah dengan dia. Okey. Sekiranya kita boleh offline, boleh jumpa. Ini untuk kalau boleh jumpa, kita berjumpa dengan dia dulu, kita sembang dengan dia dulu, lepas tu kita nyatakan hasrat kita. Okey, saya ada kita tanya dia ada masalah kesihatan ke tidak, ataupun masalah kewangan ke. So apa kita nak share. Kita kena beritahu, saya nak share saya ada satu produk untuk kesihatan, ataupun kita ada satu bisnes yang kita nak kongsi dengan dia. Kita minta dia dengar. Kita minta dia bagi masa untuk dengar. Biasanya kita akan buat macam itulah kalau kita boleh offline. Tapi kalau online ni biasanya saya akan hantar kelebihan produk. Kita hantar kelebihan produk dan kita terus tanya, anda kenal tak produk ni? Pernah tengok tak produk ni? Macam tu. Jadi dia akan tanya kita, produk apa ni, betul tak? Jadi bila dia tanya produk apa, itulah peluang untuk kita cerita kau-kau punya. Nampak tak? Kita dalam bentuk soalan. You kenal tak produk ni? Nampak tak? Jadi bila dia tanya apa ni, jadi kita tahu ini adalah produk untuk kesihatan, untuk usus, masalah sembelit, detox dan sebagainya. Kita cerita kepada dia. Daripada situ mungkin dia berminat. Kita try and error je sebenarnya. Kan? Kita try dulu. Sekiranya kita nampak dia ada potensi, contoh. Saya pernah buat macam ni. Dalam satu grup, dalam tu saya tak kenal. Tapi apa saya buat? Saya tulis, Assalamualaikum, saya nak berkongsi satu peluang bisnes yang saya telah buat selama 5 tahun. Dan saya telah berjaya bantu ramai orang berjaya. Saya hantar Sufian punya recap bonus, saya hantar Ustaz Zul, Ustaz Zamzam punya, saya hantar. Jadi dalam grup tu ada 2-3 orang yang PM saya. Dan alhamdulillah ada yang dah jadi VIP pun. Nampak tak? Jadi kalau kita yang masih belum ada pencapaian, kita hantar pencapaian kita punya upline. Kita leverage dia punya bonus dia. Boleh guna Sufian punya, boleh guna Ustaz Zam punya, boleh guna Ustaz Sufian, boleh guna saya punya pun boleh. Untuk tarik dia punya perhatian saja. Tahu tak? Itu kalau offline, kalau online lah.
Kalau offline, kita jumpa dia terus lah. Okey, jumpa dia terus. Jangan cerita melalui telefon kalau boleh. Okey. Kita guna teknik soalan dengan dia. Ustaz, Okey. maksudnya online Ya. tu Ustaz, macam mana Ustaz? Maksudnya online. Ustaz hantar tu melalui online ke grup WhatsApp? Grup WhatsApp lah maksud saya. Sebab kita tak kenal. Kita tak jumpa secara depan-depan. Okey. Ada sudah. Ada idea sudah Ustaz. Betul. Saya pernah buat macam tu. Saya dapat 2-3 orang VIP, saya buat macam tu. Saya hantar je dalam grup. Nanti ada PN 3 orang, betul tak? Hasil daripada itu saya dapat 3-4 orang VIP. Okay, bila dia dah tanya, kita servis dia sebab baiklah. Okey, sekiranya dia tak nak juga, next je lah. Maksudnya dia belum berminat lagi lah. Okey, tapi kita tinggalkan dia dalam keadaan dia tengok demo. Kalau boleh kita buat demo. Saya nak tunjuk satu demo. Ini kalau kita boleh jumpa depan-depan, kita buat demo. Dia tak nak beli pun tak apa. Yang penting sekarang dah ada dalam otak dia, dah ada dalam ilmu dia bahawa kalau sakit perut beli aloe vera. Okey, kalau ada masalah kebas-kebas, sendi-sendi, sakit sendi, ambil ATC. Saya pernah juga macam tu. Kan? Okey. Dia beli macam Datuk Desmond dengan Juraidah tu, lepas 2 tahun baru Juraidah cari dia balik untuk beli produk. Nampak tak? Sebab tu penting sharing. Pentingnya sharing. Okey? Okey, masya-Allah. Betul-betul malam ni banyak tips lah. Selama ni tak pernah dengar tips-tips macam ni. Inilah kali pertama yang masya-Allah kita punya Sifu, kita punya elders kita ni sampaikan benda-benda yang sangat banyak tips. Betul tak Brian? Banyak tips kan? Lepas ni otak bergeligar sikit tau. Apa yang Brian hantar tu? Gambar love, lepas tu api-api. Oh iya ke? Masya Allah. Besok dia akan cari 10 VIP. Okay? Banyak media sosial kita boleh kalau tak jumpa orang. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya share sikit lah. Ini learning point kita dapat daripada Ustaz Din. Pertama sekali, bila kita lemas, minta tolong. Angkat tangan, tolong. Okay? Siapa nak minta tolong dengan upline tuan-tuan. Okay? Jangan malu, jangan segan-segan. Kita saudara semua. Anggap kita ni adik-beradik. InsyaAllah. Yes, betul. Okay. Kemudian, buat tak dapat, kita kena belajar upgrade GP kita, perbaiki cara demo kita, lepas tu cara cakap kita, setiap kita punya skill tu kita perbarui. Inilah saya buat tahun lepas. Kalau tengok saya punya live lagi di KFB tu dah 800 view dah. Okey, satu lagi untuk kita nak tajamkan kita punya GEP, dengar GEP ataupun cara demo kita punya Datuk Desmond ke, Juraidah ke, okey, Najah ke, semualah kita dengar video. Saya 2 je saya belajar, Juraidah dengan Datuk Desmond. Masya-Allah. Terbaik. GP dia Juraidah punya part 1 part 2, Datuk Desmond tu yang satu tu. Okey. Boleh kongsi dengan downline Okay, boleh. Video tu boleh kongsi supaya dia orang pun boleh tengok. Okey, lepas tu ada tips lagi, maknanya kita ada VIP sudah. Ambil peluang kita tanya VIP kita ni ada berapa lagi orang lain yang sakit yang dia kenal. Kita boleh jumpa, kita tolong. Ataupun kita tanya, maksudnya kita tanya mau tak kau dapat duit kau balik 1,700 macam tu. Minta dia cari nama orang yang sakit dan ada orang yang minat bisnes. Okey? Minta nama. Okey, jadi kalau orang yang kita tak kenal, maksudnya kita ceritakan hasrat kita. Tanya masalah kesihatan dia, masalah ekonomi dia. Okey, satu tips lagi, maknanya bila di mana-mana grup kita share, saya ada buat siapa nak buat bisnes, boleh kita share lah kita punya income, kita punya upline kita. Kenal tak produk ni? Dengan produk ni kita buat bisnes. Kita share je mana-mana online punya. Okey, alhamdulillah itu sebab sedikit. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz.
Mudah-mudahan Sama. memudahkan Ustaz, insya-Allah capai semua insentif. Amin, Dan amin. kami juga semua sama-sama dengan Ustaz, ramai-ramai kita pergi CBM, ramai-ramai kita GLT insya-Allah. Amin. Okey, itu saya kawan-kawan, malam ni dah pukul 11 insya-Allah. Lain masa lain hari kita jumpa lagi insya-Allah. Ada pesan Ustaz sebelum kita nak tutup majlis? Tak ada apa dah, itu saja. InsyaAllah kita follow sistem betul-betul. Doa kepada sahabat-sahabat kita, okay, supaya mereka dapat apa yang mereka nak, insyaAllah. Okay, kita akan dapat apa yang kita nak, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan itu kita minta Ustaz Din terus doakan insya-Allah. MasyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma fir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asharat wa ma a'lanat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sebelum kita close, kita selfie dulu. Kita gambar. Okey, ramai-ramai. InsyaAllah. Buka Selfie dengan kamera. Korang beruntung tau dapat siapa yang dah dapat buku ya. Okey, siapa lagi? Buka kamera cepat-cepat. Masya-Allah. Boleh nampak ustaz kita. Allah. Ini semua staring-staring semua ni. Masya-Allah. Macam satu line je semua. Lagi-lagi. Okey. Oi, masya-Allah. Supian dah dapat buku subhanallah. Okey. Okey, satu. Duplikat nama upline Ustaz. Ya, masya-Allah. Satu. Yang belum dapat lagi boleh beli. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jazakallah. InsyaAllah. Okay. Semua CBM insyaAllah. Amin. InsyaAllah, amin. Jazakallah. Amin, Kita maafkan kekurangan kami. Jazakallah Ustaz. InsyaAllah. Sama. Selalu Terima kasih datanglah. Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih. Halalkan ilmunya. Ya, masya-Allah. Sila-sila. Restu Ustaz. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.